Dan begitu juga kita tengok dari segi kita bersedekah ni, sedekah adalah benda yang paling kita sayang. Surah Al-Imran ayat 92, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Maknanya bagi tu biar ada kesan dalam hati kita, kan? Lalu tabung nak bagi duit tu, kita kadang kita bagi RM1 zap jalan, lepas tu terlupa rasa bagilah pagi tadi ke semalam, punyalah tak penting RM1 tu, tak terasa ke hati kita, dia sampai berhenti tangan, tu baru dia zap RM100. Betul ke tidak nak bagi? Berhenti tabung depan ni lama tu, bagi ke tidak? Nak bagi ke tidak? Orang kiri kanan pun berdebar, masuk ke tidak? Masuk ke tidak? Betul. Kita pun betul dia teringat, pernah terdengar ada satu ustaz tu cakap dulu, belum pernah lagi sedekah memiskinkan orang, dia pun masuk zap, mata dia tak lepas tengok tabung. Betul ke tindakan aku ni? Betul ke tindakan aku? Jangan risau, Allah Ta'ala bagi ganti, sedekahlah banyak-banyak. Betul. Kita ni kadang-kadang Allah Ta'ala bukannya ganti dengan duit. Kita ingat bagi 100 dapat 100 balik, atau bagi 100 dapat 1000. Allah Ta'ala janji akan lipat gandakan satu benda yang tak pernah kita fikir pun. Kadang-kadang rupa-rupanya bagi anak lagi, bagi naik pangkat mungkin, naik gaji lagi, macam tu. Bagi kita keluarga bahagia. Ya Allah, keluarga bahagia tak ternilai dengan wang ringgit. Ni kita duduk kat sini kan, gembiranya balik, sekarang dah ready, dah isteri, anak-anak, ya Allah, sampai rumah anak 12 orang. Itu sambil-sambil balik kerja tu, belum betul-betul lagi dah 12. Sampai terlupa nama anak. Siapa nama kau? Dia kata, tanya anak. Ni seronok kan, Allahu Akbar kan. Ada orang tu anak 2 orang aja, tapi alhamdulillah gembira juga, bahagia. Ada orang anak tak ada ramai sangat, 2 orang, seorang setiap isteri, tapi dia bahagia. Nampak anak? Nampak tak konsep dia? Nampak anak? Lepas ni akan ada petition daripada kaum muslimah, hantar surat kat imam, tolong jangan panggil pecemah ni lagi tu. Tak adalah, ni contoh. Betul, ada seorang lelaki tu, dia kahwin 3 dalam satu majlis. Aku terima nikahnya, sah, dia pusing sini pula. Aku terima nikah, betul, alhamdulillah. Dan bayangkan setiap pagi kalau subuh tu isteri kejut, bangun bang, subuh. Dia pun masuk bilik air, mandi, siap keluar. 3 isterinya dah pun bersedia nak jadi makmum. Ya Allah, meleleh Halio dengan cerita tu. Susah nak buat tu, termasuk yang bercakap. Jangan main-main, susah tau. Sebab pada orang perempuan, kebanyakan orang anggap kahwin lebih ni jenayah tau. Kan? Iya. Ustazah tu pun dia kata kan, boleh kahwinlah lebih, yang penting bukan suami aku, dia kata. Tapi orang perempuan bukannya dia tak nak kita kahwin lebih, tapi dia takut kita tak mampu berlaku adil. Betul tak orang perempuan? Iya, yang seorang pun tak terjaga nak lebih. Allahu Akbar. Jagalah yang satu tu elok, kan? Jagalah. Kan lagi tajuk ni kan. Jadi itu dia. Tu yang pertama, nikmat Allah Ta'ala akan tanya. Kedua, Allah Ta'ala akan tanya tentang apa? Amanah. Amanah. Tengok balik kita bulan Ramadan ni, alhamdulillah, amanah kita ni kita jaga, insya-Allah. Nampak bulan puasa lagi mudah, masuk kerja on time, tak ada sibuk nak pergi minum. Kalau bulan tak puasa, saya tengok pukul 8.30 dah pergi minum. Ada je kat kedai makan tu. Kan pukul 10 baru masuk pejabat, jumpa pula orang kampung dekat lobi tu. Ya Allah, kau kerja sini lah, jomlah kita pergi minum. Aku belum minum, kan ada lah minum lagi. Pukul 12 tak sempat, pukul 1 dah keluar pergi jemput anak balik sekolah, takut jam keluar awal. Pukul 2 tak masuk pejabat, pukul 2.30 baru sampai, teruk betul jam, orang tanya pun tidak. Sebabkan tension, petang pukul 3 minum lagi. Minum petang pula lain kedainya. Pukul 4 baru masuk pejabat balik, baru nak buka file, dan dia boleh cakap, sekarang ni kerja tak rasa kan, tiba-tiba dah pukul 4. Buang asam betul. Dah kau memang tak bekerja, memanglah tak rasa.
Jaga balik. Tapi bulan Ramadan, alhamdulillah, kita boleh masuk punch card on time. Kemudian boleh pula dengan pelepasan ketua jabatan pada pukul 8.30 pagi, kita join pula tadarus. Disiplin. Pukul 9 kita pun bekerja, siap buka file tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tengah hari, ya Allah Akbar, 12.30 dah ready dah. Dah ready, dah siapkan kerja mana yang patut. Pukul 1 tu kalau kat Semenanjung. Dekat sini dekat pukul 12 dah siap pergi ke surau, pergi ke masjid, ready nak Zuhur. Ya Allah. Zuhur paling ramai bulan Ramadan. Lepas asar, ya tu dah mula cabaran sampai. Asar ni orang lelaki kena ingat, itulah waktu dia. Dia punya due date, due time orang lelaki. Lepas asar lah yang paling ramai orang yang gagal dalam ujian. Nabi bila masuk aja asar, Nabi lagi kuat Nabi berzikir, lagi kuat Nabi mengaji. Sebab Nabi sedar tak lama lagi dah nak berbuka. Kita pula lepas asar dah mula terfikir, bazar Ramadan mana nak pergi, malam ni nak makan apa, malam ni nak berbuka puasa apa. Saya sebut orang lelaki tau, orang perempuan saya tak tegur. Sebab orang perempuan bukan lepas asar, lepas sahur dia dah fikir dah malam ni apa. Sebab orang perempuan dia ketua chef, dia nak pastikan ahli keluarga tu tak salah dia, sebab dia memang akan pastikan yang terbaik untuk keluarga dia. Nampak? Saya backing orang perempuan tau. Ya, itu keadaan dia. Jadi makna kata amanah kita ni dalam bekerja, amanah kita sebagai ketua kampung, amanah kita sebagai pemimpin, ketua lorong. Kita dalam masjid ada jawatan kuasa masjid. Jangan lagi sebut aku ni AJK biasa-biasa je. Jangan cakap AJK pun ada kerja. Asal gotong royong balik kampung, gotong royong ada hal. Dia manusia paling sibuk dalam dunia ni. Allah Ta'ala akan tanya, walaupun sekecil-kecil amanah, Allah Ta'ala tanya, dulu kau jadi AJK masjid kau buat apa? Aku AJK biasa-biasa je Allah. Aku tak buat kerja pun tak apa. Semua pengurusi dengan naik pengurusi dan juga imam je buat kerja. Siapa cakap? Semua. Tu sebab kalau tak nak kita dipersoalkan, jangan sibuk nak pegang amanah. Tu je. Tu je. Ingat tu. Sibuk nak jadi ketua kampung, sibuk nak jadi ketua lorong. Kalau dah dapat amanah, tak dapat tak apa, alhamdulillah. Jangan kita sibuk marah orang tu banyak tanggungjawab, kita nak minta apa? Setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang dipimpinnya, termasuklah peranan kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga pun Allah Ta'ala tanya. Seorang isteri akan ditanya, dipertanggungjawabkan tugasnya memimpin anak-anak dan juga keluarganya di dalam rumah ketika suaminya tidak ada. Anak-anak pun akan dipertanggungjawabkan tentang amanahnya. La imana liman la amanatalahu wa la dina liman la ahdalahu. Tidak beriman orang yang tak menjaga amanahnya, dan tidak beragama orang tidak melaksanakan janjinya. Clear. Itu sebab amanah kita nak kena jaga elok-elok. Kerja apa pun, swasta ke, kerajaan ke, apa sektor sekalipun, kerja kilang sekalipun, ada amanah-amanahnya yang kita kena jaga. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturrahim. Jangan kita memutuskan perhubungan antara kita. Kalau buka kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, tengok tajuk silaturrahim. Macam mana Nabi datang pada sekumpulan yang tengah duduk, Nabi sebut, barang siapa yang memutuskan silaturrahim, sila tinggalkan majlis ini. Nabi sebut, dengan tak semena-mena bangun seorang pemuda, dia terus bangun tinggalkan majlis tu. Dia sedar Nabi tuju dekat dia. Dia keluar, dia pergi mana? Dia pergi cari ibu saudara dia, sebab dia teringat dia pernah memutuskan hubungan dengan ibu saudaranya. Bila dia memutuskan dengan ibu saudara dia, jumpa ibu saudara dia balik, dia minta maaf, dia datang balik jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku dah pun berbaik-baik dengan ibu saudaraku ya Rasulullah. Apa Nabi jawab? Sesungguhnya orang yang memutuskan silaturahim, bala dan musibah itu bukan hanya untuk kamu, tetapi untuk seluruh kaum itu. Itu sebabnya kalau kita ni berpecah-pecah, yang jadi mangsanya adalah masyarakat secara keseluruhan. Tengok dalam taman perumahan, tengok dalam kampung, bayangkan ketua kampung gaduh dengan imam. Pening kepala kita. Ketua kampung bergaduh dengan imam, susah kita nak buat kedui pun serba salah, nak ajak siapa. Ajak imam dah terasa ketua kampung, kau ajak imam, aku tak nak datang. Susah kita.
Kau ajak ke kampung kan, tak apalah, kau suruhlah dia baca doa la ilaha illallah, punya kecil hati. Yang paling konflik, imam bergaduh dengan ketua kampung dengan imam dan ketua kampung adalah orang yang sama. Itu lagi dahsyat. Bergaduh dengan diri dia sendiri, tak ada lah. Tapi maknanya itulah dia, kita kena jaga silaturahim. Jangan kita memutuskan silaturahim. Nabi pernah sebut dalam satu hadis, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Maknanya dua-dua dapat. Di dunia dapat, akhirat pun dapat. Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Maknanya atas dunia dah ada kesan lah. Itu sebab jagalah hubungan satu dengan lain. Yang sudah-sudahlah, tak payah nak gaduh-gaduh lagi, cukup. Membalun tak habis-habis, dalam grup WhatsApp tak habis lagi, dalam Facebook tak habis lagi. Sudah, kerja kita teruskan, usaha kita, bekerja kita, amanah kita jaga. Jangan nak bergaduh lagi. Ni masyarakat kita ni sayang, jangan gaduh ni. Masyarakat kita, masyarakat Islam ni, jangan nak gaduh-gaduh lagi. Jangan kita nak pecah-pecah lagi, cukup. Yang sudah-sudah. Ya? Fahamlah tu kan? Tak yalah saya detailkan. Ni tak cakap apa-apa, ni contoh. Ya?